Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar? Duk buat apa? Duk makan nasi ke? Duk apa ke? Duk makan ram belacan ke apa ke? So kita jumpa lagi hari ni dan tajuk kita nak bincang hari ni ialah kenapa ada orang tanya saya, kenapa ada orang dia tengok sebelah rumah dia, orang tu pakai BMW, belah ni pakai Mercedes, belah ni, tapi dia duduk macam tu. Dan ada orang yang jadi cikgu, dia tak berjaya, cikgu lain berjaya. Ada orang yang jadi penyanyi tak rupa nak berjaya, tapi penyanyi lain berjaya. Jadi dia bertanya pasal apa ada yang jadi macam tu. So hari ni kita just nak bincang sajalah. Kalau yang mana saya bincang ni tak kena, bagilah komen sikit. Jangan lupa sebelum kita nak teruskan perbincangan kita ni, jangan lupa lah tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe, lepas itu tekan tombol loceng sebelah subscribe. Ataupun di dalam Facebook tekan like, share bagi kawan-kawan. Lepas itu komen. Ni yang kita nak suruh komen. Apa yang saya kata ni semua kamu apa betul pun. Cuma ni pandangan saya dan apa yang saya baca dan saya belajar. Dan kalau tuan-tuan ada pandangan yang lebih baik, bagilah komen. Komen yang terbaik, kita bagi hadiah. Hadiah tu melebihi daripada RM50 kos dia. Kita bagi hadiah secara percuma kalau ada yang komen yang bernas. Okey, kita sambung perbincangan kita hari ni. Kita nak bincang hari ni ialah kenapa orang tu gagal. Daripada satu kajian yang dibuat di University of Oxford, graduate yang keluar daripada University of Oxford, 95% daripada graduate, 100% daripada graduate yang keluar daripada University of Oxford ni semua pada mulanya semua nak berjaya semua ni keluar. Tetapi apabila kita ikut mereka ni semua sampai umur 95, sampai umur mereka 60, sampai umur 55 ataupun 60, cuma 1% yang betul-betul berjaya. Lebih kurang dalam 4% lagi hidup senang. Itu saja. 5% saja. 95% lagi masih mencari kerja. Umur mereka 60 ni dah habis kerja dah. Mereka nak kena cari kerja, nak tampung balik hidup mereka yang mereka hidup sebelum ni dengan kaya raya, dengan senang lenang, hutang sana hutang sini. Mereka nak kena cari kerja lagi. Ada yang tengah sakit, ada yang dah jadi bangkai bernyawa nak mati dah. Ada yang pergi cari kerja jadi guard umur 60. Ini bukan orang-orang biasa. Ini adalah pelajar daripada University of Oxford. Ini adalah kajian yang dibuat. Jadi orang heran pasal apa benda ni jadi macam tu. Daripada kajian yang mereka buat, 5% yang keluar tu dia ada goals, dia ada matlamat dia. Dia set dia punya goal apa yang dia nak jadi satu hari nanti. Umur dia 25 dia dah tulis dah. Dan daripada situlah, walaupun goal dia tu tak cantik, walaupun tak macam mana, tapi bila dia dah tulis apa yang dia nak jadi 30 tahun yang akan datang, otak dia dah terima benda message tu, dan otak tu akan prepare. Kita dah fikir macam mana Tuhan kerja, dia akan prepare untuk apa yang kita nak tuju. Kita nak jadi penyamun ke, kita nak jadi perompak bank ke, kita nak jadi millionaire ke, nak jadi billionaire ke, nak jadi kaki tikpit ke, semua tu ada. Kalau kita tulis itu ada. Itu yang kita nak bincang hari ni. Tak mau. Okey, kita tengok the importance of goals setting. Okey, the importance of goals. Jadi yang ni yang penting. Kita kena set kita punya goal dalam hidup kita ni. Kita kena set kita punya goal lah. Kalau kita tak ada goal ni, habis lah. Okay, why are goals important? Pasal apa goal ni mustahak sangat? Inilah yang akan menentukan arah tuju kita. Orang ni tak tahu. Ramai orang yang tak tahu. Dia pun mengaji tinggi-tinggi, tapi yang ni dia tak belajar kat sekolah. Kena ada goals. Goal give us direction in life. They give us the meaning of to live. Mana dia bagi meaning untuk kita hidup. Dia bagi direction dalam kita punya ni, kita punya life kita. So kita ada direction, kita ada arah tuju, lepas tu kita ada meaning untuk kita hidup. Dan the goal setting help us determine our priorities. Maknanya kita tahu yang mana satu yang kita punya priorities yang lebih mustahak. Bila kita ada set goal, kita tahu yang mana yang mustahak. Lepas tu kita akan get organized. Apabila kita ada goal setting, macam mana kita nak achieve apa yang kita nak achieve tu. And we can make
a very big decision and realize itulah kita akan buat decision yang akan menuju ke arah goal yang kita set tadi. That's why goals is very important. Goal ni macam maps. Kita nak pergi mana, dia macam peta. Kita nak pergi mana, dia ada peta. Macam lah kita tengok Waze. Macam tu lah lebih kurang. Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita tak tahu nak pergi ke Masjid Negara, kita tekan Waze, dia akan bawa kita jalan pergi sana. Itulah hidup kita, goals kita. Mana ada kita ada set kita punya maps kita, macam mana kita nak capai ke tempat yang kita nak tuju. Kita just follow kita punya maps. Itulah goals. Okay? And people with goals succeed because they know where they are going. Orang yang ada goal ni, mereka akan berjaya. Mereka akan berjaya pasal mereka tahu arah tuju mereka. Selalunya orang tak ada goals ni yang akan bercelaru, hidup tak tentu hala. Sebab tu kita kena ada goals, kan? So you have to know where you want to go in order to get there. Maknanya kalau kita nak pergi, dan kita kena tahu ke mana kita nak pergi, where you want to go in order to get there. Kita kena tahu ke mana kita nak pergi. Yang penting ke mana kita nak pergi. Apa yang kita nak jadi lagi 10-20 tahun lagi. Yang tu kita kena tahu. Bila kita dah tahu ke mana kita nak pergi ataupun apa kita nak jadi 10-20 tahun lagi, barulah kita tahu macam mana kita nak pergi. Barulah kita tahu. Jalan ni kita tanya mereka, you nak apa? Tak tahu. Tanya orang ni, hang lagi 10 tahun nak dia tak tahu, ikut dan mati aku. Itulah masalah kita. Kita tengok, kita buat contoh dengan anak kita lah. Bila kita nak pergi bercuti, bila kita buat keputusan untuk pergi bercuti dengan keluarga kita, kita beritahu kat anak kita nak pergi bercuti. So anak kita tanya kita nak pergi cuti di mana? First kali dia akan tanya, ke mana kita nak pergi bercuti? Kita ni pergi kita abang tak tahu lah, ikut dan nak pergi tak mana kita pergi belakang rumah ke, tak mana ke. Jadi anak-anak ni dia tak tahu nak prepare apa. Dia nak pergi nak pakai baju mandi, kan nak buat baju mandi, nak buat tolak, kan nak buat galah, nak kait buah pelam, kan nak pergi masuk dusun. So kita kena tahu ke mana kita nak pergi. Itu yang mustahaknya goal setting. Jadi bila dia dah tahu, soalan yang ditanya tadi dah tahu dah ke mana dia nak pergi, kita ke mana kita nak bercuti, kita dah tetapkan kita nak pergi Pantai Merdeka, nak pergi Batu Ferringhi, nak pergi Port Dickson. So dia orang boleh siap baju mandi. Tapi kalau kita kata nak naik Gunung Cerai, nak pergi tengok dusun Tok Wan mereka bawa galah, bawa seluar pendek, apa semua mereka akan prepare. Macam tu kita, bila kita set kita punya goals, kita dah tahu ke mana kita nak pergi, kita akan prepare untuk menuju ke arah tu. Sebab tu ramai orang yang berjaya adalah orang yang dah set goal, pasal dia orang dah prepare dah ke mana mereka nak pergi dan apa yang mereka nak kena bawa di dalam perjalanan mereka. Lakukan dan buat apa yang anda telah tetapkan setiap hari, walaupun sedikit, untuk mendapat momentum menuju ke arah matlamat yang anda tetapkan. Walaupun sikit kita buat sikit, pasal kita kena ada kita punya initial dia. Kita kena ada permulaan ya, initial, reluctant of body to come to state of rest and state of move. Dan kita kena dapat dia punya initial dan kita ada momentum menuju ke arah matlamat yang telah kita tetapkan. Itu yang paling penting sekali. Okay, yang paling penting untuk set your goal. Kita nak set kita punya matlamat ni, yang penting dia kita kena tahu kenapa kita nak set goal tu. Makna dia kalau kita nak jadi tok imam, kita nak jadi tok syak supaya kita dapat pahala, so kita nak masuk syurga, kita tahu matlamat kita apa dia. Kita takut esok ni kita nak mati ke apa, kita nak buat amal ibadat. Setengah orang dia nak buat sekolah tahfiz. Ada orang yang ada duit dia buat sekolah tahfiz. Kawan saya, sekolah saya dulu, dia buat sekolah tahfiz anak-anak yatim, dia bela anak yatim apa semua. Itu matlamat dia. At least dia tahu ke mana dia pergi. Orang buatlah apa pun, tetapi matlamat dia dah capai. Yang penting sekali. Okay. Kenapa matlamat itu yang kita pilih? Yang tu kita kena tahu kenapa matlamat itu yang kita pilih. Okay. Kita pilih matlamat tu, adakah untuk membalas dendam pada seseorang, ataupun adakah kita nak menunjukkan pada orang lain? Matlamat yang kita pilih tadi, kita nak menunjukkan bahawa aku ni jadi alim, ataupun aku ni dah jadi apakah kita nak menunjukkan. Yang tu adalah satu goals yang negatif dan ada yang positif. Negatif dia tak tahulah, tak berapa nak bagus lah, tapi positif dia ialah
Dia nak buat kerja lebih kuat untuk nak tunjuk kat orang bahawa dia dah berjaya. Kita tengok macam Donald Trump. Dia set dia punya goal dan dia capai goals dia. Walaupun ramai orang yang benci dekat dia, ramai orang yang marah dengan dia, dia capai. Yang penting dia capai, dia tak peduli. Dia ni ibarat narcissist. Narcissist ni macam Mr. Trump ni is a narcissist. Apa itu narcissist? Yang tu kita kena bincang kemudian lah, tajuk tu lagi panjang. Narcissist ni orang yang lepas ni lah kita bincang. Matlamat hidup, goals akan mengubah perjalanan hidup kita dengan arah tuju menjadikan kita bertambah baik dari hari ke hari. Nampak tu? Bila kita ada goals, dia akan mengubah perjalanan hidup kita. Dia akan ke arah tuju yang akan bertambah baik daripada hari ke hari. Sebab tu kita kena set kita punya goals. Nampak ni? Benjamin Franklin kata apa? If you fail to plan, you are planning to fail. Benjamin Franklin kata kalau kita tak plan hidup kita, sebenarnya kita tengah duk plan nak fail. So kita kena plan. Tetapi ramai 95% orang yang gagal adalah disebabkan mereka tak plan. Sama dengan kita, kalau kita 95% kita nak keluar pergi mana-mana, kita tak tahu nak pergi mana, kita akan gagal. Kita tak sampai ke tempat tuju kita pasal kita tak tahu kita nak pergi mana. Nak sampai macam mana kita tak tahu. So itu yang mustahak. Kalau kita tengok sini, dia kata if you fail, never give up. Fail means first attempt in learning. Simple ya. Kita kena ambil benda ni simple. Kita jangan terlalu fikir rosot dalam kepala otak kita, rosot kita duk fikir Allah mampu dah, kawan aku gelak aku, saya ni berapa kali kawan-kawan gelak, kawan-kawan kata, biasalah. Macam Jack Ma kata, bila kita buat sesuatu perniagaan, tidak akan ada kawan yang akan datang menolong kita, tidak akan ada saudara yang akan tolong kita. Mula-mula ada lah sekali dua, tapi kalau lama-lama kita duk tungin buyung, semua siapa lari, semua pakat-pakat lari lah, kawan-kawan tengok kita lari dah. Tetapi Jack Ma bila dia berjaya, orang yang tolong dia masa dia susah tu dah tak ada lah, tak main. Tetapi kawan-kawan dan adik-beradik dia yang main masa dia senang. Tapi masa dia susah ni tak ada siapa yang main. So end is not the end. In fact, ends means effort never dies. Nampak? Kita penamat dia tu bukan penamat. Kita penamat lagi. Makna dia kalau kita gagal, so what? Kalau kita gagal, so what? Buat lagi lah. Buat sekali lagi. If you fail, so what? Buat lagi sampai kita berjaya. Itu saja, bukan the end. Okay, if you get no as an answer, remember that no means next opportunity. Makna dia peluang seterusnya. Jangan susah hati. Saya ni bab no ni berlambak hak. Tak nak terima kita ni. Kadang-kadang lah nak cerita lah. Nanti ni kita berjaya, so kita boleh cerita yang tu. Bawa nak dengar lah ni cerita pun kata makapu. A goal without a plan is just a wish. Sebab tu kita kena tulis kita punya goal. Pasal goal kita, kalau kita tak tulis, dia ibarat macam kita duk mimpi. Yalah, mimpi di siang hari, mimpi di malam hari. Kita tak buat, kita tak tulis plan. Kita mimpi satu hari aku nak pakai Ferrari, satu hari aku nak pakai S-Class. Tapi kita tak tulis. Kita kena tulis. Kita kena ada satu kertas, kita tulis, pelekat kat bilik kita, pelekat kat bilik ayam, pelekat kat jamban. Tulis gambar S-Class, color mana kita nak, warna apa kita nak. Barulah kita akan dapat benda tu. Dia akan secara tak langsung kita akan dapat. Okey. Kita tak payah sembang banyak-banyak lagi. Jangan lupa tu subscribe. Tekan butang subscribe, like, share, komen. Lepas tu kalau ada masalah apa-apa, call 0194220002. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.